Dengan mimpi lah kalau nak beli rumah dekat JB ke, dekat area yang dah develop, dekat dengan mall, dekat dengan sekolah, dekat dengan tempat kerja korang. Biasanya rumah-rumah yang best dekat area sini semua rumah second hand, rumah subsale. Tapi ramai yang tak tahu bila rumah subsale atau rumah second hand ni, kalau korang nak beli ada kos-kos dia yang tersembunyi. Bukan bayar deposit je. Kita bagi contoh untuk rumah 300,000 harga dia kan. Biasanya untuk orang yang first time beli rumah, dia boleh apply loan sampai 90%. So, korang kena prepare lah. Balance 10% tu sebagai deposit. So, dalam lebih kurang 30,000. Ini baru mukadimah je tau. Baru nak pandai je. Sebab kalau korang tak ready, nanti korang terpaksa pinjam dekat mak ayah, dekat adik-beradik, dekat jiran-jiran sebelum boleh nak apply loan. Dah banyak ada kes macam ni. And then korang ada lawyer fee. Untuk sales and purchase S&P ada satu lawyer fee. Untuk loan ada lagi satu lawyer fee. Kos dia dalam 4,000 ke 6,000 lah. Depends pada harga rumah. Tapi bukan dalam satu harga lah. Maksudnya S&P satu harga, loan satu harga lain. Dua-dua lawyer ni charge asing-asing tak sama. Then ada cukai yang kena bayar bila beli rumah. Nama dia stamp duty. Untuk rumah 300,000, stamp duty boleh jadi dalam 5,000 something lah. Biasanya untuk first time home buyer ni boleh mohon pengecualian. Cumanya ramai yang tak tahu bila, macam mana ataupun apa skim bantuan yang kerajaan offer. Kalau korang tengah survey rumah landed area Johor, JB ke, yang tak nak tersangkut sebab salah bajet, cuba komen kat bawah. Nanti saya akan bantu kirakan. Dan bila korang apply loan dekat bank, bank tak akan terus percaya harga rumah yang aku bagi tahu dia orang. So, bank akan appoint satu valuer ataupun jurunilai untuk keluarkan satu valid report yang bagi tahu nilai rumah tu. Kosnya mungkin dalam 500 ke 800 macam tu lah. And then valuer ni lah yang akan tentukan nilai rumah tu, harga rumah tu. Loan rumah ni pun kena ada takaful ataupun insurance. Sebab kalau jadi apa-apa kat korang, at least loan tu ada coverage. Boleh jadi sampai 7,000. Tapi ikutlah, lain operator, lain umur, lain kelayakan apa semua bezalah. And then kalau korang tak nak ambil pun tak apa. Tapi kalau jadi apa-apa, korang kena tanggung sendirilah. Beli rumah ni bukan suka-suka main beli je. Biasanya kos-kos subsale ni lah orang tak check pun. Tak nak ambil tahu. Jadi, jangan sampai dah booking, lepas tu nak cancel pula sebab dah tak ada modal. Then, buang masa dah. Better korang plan awal. At least, tak adalah terbeban nanti kemudian hari.